Ya, dan seterusnya kita akan dapatkan pengalaman daripada seorang yang cukup terkenal berkaitan pengalaman beliau mendapat dos pertama AstraZeneca. Kita bersama dengan Fizo Omar. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Fizo, ramai yang juga mengucapkan tahniah kerana anda antara yang mendapatkan suntikan dos pertama AstraZeneca. Ceritakan pengalaman mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Pengalaman saya, pertama saya berehat, okey. Pengalaman saya rasa sangat kuat kerana ialah bila kita apply dan kita dapat. Dan of course, bila kita nak pergi tu, saya takut jarum. Ni cakap lah tak segan lah kan. Saya sebenarnya takut jarum, tapi bila memikirkan benda ni, vaksin ni, rezeki saya untuk dapat suntikan dan saya tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, kita encourage people, semua orang pergi. And then terutamanya dalam keluarga saya juga. Of course mak saya, family saya takut sebab benda ni benda baru kan. And then bila banyak yang tengok dalam sosial media, mereka tidak bertanggungjawab, macam-macam keluarkan video yang tak sepatutnya, buatkan orang lagi takut. So bila saya sendiri pergi dan saya dah ada experience ni dan saya berjaya encourage mak saya, keluarga kawan-kawan saya terdekat, dan saya rasa alhamdulillah lah bila dah vaksin ni sebenarnya okey je. Cuma biasalah ketan dia ada rasa macam letih, rasa macam nak demam. Tak demam pun, rasa macam nak demam. Dan saya nasihatkan berehatlah selepas ambil vaksin. Mungkin 1 hari, 2 hari tu kita berehat sekejap. Dan sebenarnya okey. Dan psikologinya, bila you dah ambil vaksin, ibarat kita rasa kita ada perlindungan. Saya tak cakap ambil vaksin confirm selamat. Even saya dah cakap doktor. Tapi kita ada perlindungan. So dari segi psikologinya, kita rasa lebih selamat. Faham tak? Ya. Jadi memang macam okey sangatlah sebab bila Fizo dah dapat dos pertama, Fizo terus minta dos kedua tadi. Terus je. Dan lain orang lain kesannya. Ada yang rasa lapar, ada yang demam sikit, ada yang rasa kebas di tempat yang telah disuntik dengan vaksin itu. Adakah Fizo mendapat sebarang berita negatif berkaitan dengan vaksin ini dan bagaimana Fizo menanganinya? Dia okey. Rasa kebas, sakit-sakit itu biasa. Sebarang injection pun. Cuma vaksin ni, bila saya tanya doktor lah, bila of course saya suruh pergi ambil, saya ada kawan-kawan doktor, saya tanya, dia kata akan ada kesan sebab satu benda baru masuk dalam badan kita, so dia ambil masa untuk sel-sel badan kita nak berkenalan dengan satu benda baru dalam badan kita. So kesannya bergantung kepada individu. Ada yang demam, ada yang cirit-cirit, ada yang rasa lapar-lapar, tapi sebenarnya dia tak teruk tau, seperti mana yang diviralkan oleh mereka tidak tanggungjawab. Sebenarnya tak teruk. Macam saya, sejujurnya tak ada apa pun, cuma saya rasa letih. Dan saya berehat, saya ambil Panadol, saya tidur, bangun, saya terus rasa okey. Fizo, kawan saya, kita ingat kawan saya ni, lepas vaksin, dia rasa macam pening-pening yang seronok, faham tak? Pening-pening yang seronok? Maksudnya tidur. Dia dapat tidur yang best. So dia juga, saya cakap, best lah lepas kami vaksin dah, I have a very good sleep. Dan dia kata, macam nak ambil lagi lah. Macam-macam ulang lah. Macam tanya lah kan. Okey, juga mungkin Fizo boleh berikan sikit ucapan kepada, sebab kita tengok di PPV, pusat pemberian vaksin tersebut, pekerja frontliner kita lepas seorang-seorang disuntik dan break time mereka juga, mereka bekerja waktu yang sangat panjang tapi semua tak lokek dengan senyuman. Pengalaman Fizo sendiri kepada di kalangan pekerja kesihatan bagaimana? Sejujurnya saya cakap dia punya arrangement sangat terbaik. Saya pergi ke UKM, DPD UKM yang diuruskan oleh Kualitas Medical Group, sangat bagus. Daripada awal sampai, memang kita tengok orang ramai sangat di luar dewan, dalam dewan. So saya terfikir ini 2-3 jam mau tak settle, tapi saya pergi sebenarnya rasa lebih kurang sejam je. Itu termasuk
kita tunggu queue kat luar, masuk kat dalam aircon, beratur, kita kena jumpa doktor akan tanya kita ada allergy, ada apa semua, injection. Lepas injection, kita minta kita stay lebih kurang setengah jam untuk dia monitor. Takut ada kesan-kesan yang cepat, mungkin yalah, takut ada kesan-kesan, so dia suruh kita stay dulu, dan bila kita dah okey, baru kita release balik. So, the process is very smooth, dan saya respect gila kepada semua pekerja-pekerja yang diorang ni sangat membantu, bagi nasihat, bagi servis yang terbaik. Senyuman tu tak payah cakap lah. So saya encourage lah semua orang, you should have this experience, protect yourself, protect your family, and sama-sama kita putuskan COVID. Saya sangat sarankan kepada semua. Baik, Fizo, sudah pasti Fizo ni memang selebriti terkenal tanah air, sentiasa bergiat di dalam arena media sosial. Ada atau tidak Fizo terpandang posting-posting ataupun pautan-pautan daripada kumpulan anti-vax, dan bagaimana Fizo menanganinya? Pada saya kalau ikut tahap selepas saya ambil vaksin, even sebelum ambil vaksin lagi, selepas ambil vaksin tu menimbulkan satu kesedaran yang tinggi kepada saya. Every day saya buat live dekat social media saya. Every day kat Facebook saya buat live, saya put my own effort cari doktor-doktor untuk buat live. Jujurnya saya cakap, saya bukan dibayar, saya bukan buta kepada vaksin, tapi saya rasa tanggungjawab saya sebagai rakyat Malaysia untuk memberi kesedaran. Terutamanya, minta maaf saya cakap, mereka yang tidak bertanggungjawab menghasilkan konten-konten, mencipta benda yang tak ada. Sebagai contoh, dia cakap ambil vaksin, meninggal, ambil vaksin, kesan macam ni. So kesan dia apa tau? Orang yang cerdik, orang yang boleh berfikir, dia tahu. Tetapi kesian kepada golongan, terutamanya golongan warga emas. Mereka banyak ada grup WhatsApp, tengok Facebook, dia terus percaya. Sebab itulah ni saya dapat info daripada kawan saya doktor. Dia kata kebanyakan, semalam keluar cerita yang dekat Kelantan, lebih 10,000 orang refuse untuk pergi ambil vaksin, dan kebanyakannya mereka warga-warga yang berusia lah, senior citizen. So punca dia, bila sekali kawan saya balik, bila call pula, makcik tak nak pergi lah sebab makcik tengok dekat Facebook, lepas ambil vaksin dia jadi macam ni, lepas ambil vaksin jadi macam ni. So korang bayangkan, mereka yang buat video yang tak bertanggungjawab ni, kita pihak kerajaan ni dah buat macam-macam dah usaha nak encourage orang untuk pergi vaksin, tapi sebab kau punya video je fail semua. Itu yang saya sangat terkilan lah sebenarnya kepada mereka ni, yang sangat penting diri, you buat konten macam ni, dapat view, end up untuk kepentingan sendiri, nak dapat view tinggi, nak dapat duit, bayaran. So benda-benda macam ni tak patut lah. Kita kan, rakyat mesti kena sama-sama tau. Baik, dan ini adalah suatu yang membimbangkan kerana golongan disebutkan tadi, warga emas, adalah mereka yang paling berisiko tinggi apabila terkena jangkitan ini. Jadi ini adalah suatu yang perlu kita usahakan bersama untuk membantu memerangi sebenarnya fitnah dan juga tomahan berkaitan dengan pengambilan vaksin itu sendiri. Fizo, pesanan Fizo kepada rakan-rakan selebriti yang lain yang juga bergiat dalam industri yang sama supaya gunakan kuasa media sosial mereka bagi tujuan untuk membantu menggerakkan vaksin ataupun proses pemvaksinan ini? Pada saya, alhamdulillah lepas saya dah ambil vaksin, ramai kawan-kawan selebriti yang DM saya, bro, macam mana you dapat vaksin, apa kesan dia lepas tu. So dah ramai sangat kawan-kawan selebriti yang dah tag, dan mereka pun dah tag pergi, dah terima vaksin, dan saya tengok banyak yang dah share. So sedikit sebanyak, sebenarnya tak semestinya selebriti lah, saya cakap kan, kita sendiri rakyat Malaysia. So janganlah siapa-siapa yang dah ambil vaksin tu, sebab selebriti ni pengaruh dia satu hal, tapi pada saya yang lebih kuat pengaruh dia adalah platform social media masing-masing, di mana lepas ambil vaksin, orang share yang baik-baik, encourage people. Sebab pada saya sekiranya katalah rakyat Malaysia 50% yang ambil vaksin dan 50% lagi yang tak ambil vaksin, masalah ni pun tak akan selesai. So kita kena sama-sama selesaikan. Yang mana takut jarum, tahan sekejap. Yang mana tak ada fikiran negatif tu pasal vaksin tu, orang start cari video-video yang sahih.
yang mereka yang pakar bercakap tentang vaksin. Jangan ambil je main video mana-mana. Dan saya nak minta satu je. Kalau dapat video-video sebaran yang negatif berkaitan dengan vaksin, tolong jangan share. Kalau buat tangan vaksin tak apa, it's okay, itu hak pribadi, tapi tolong jangan share kat social media sebab benda ni lagi mengerukkan keadaan. Baik. Maka saya harap semua ada kesedaran tentang vaksin ni lah. Baik. Sekali lagi tahniah dan terima kasih Fizo kerana berkongsi pengalaman dengan kami, dan kita harapkan jugalah seperti yang katakan tadi, lebih ramai lagi rakan-rakan selebriti yang bukan saja mendaftar tapi juga sama-sama mewawarkan kepentingan untuk mendapatkan suntikan imunisasi ini. Dan harap juga rakan-rakan selebriti di luar sana jangan